mendakwa ada unsur rasuah dalam usaha merobohkan Ampang Park di Kuala Lumpur. Ampang Park ialah sebuah kompleks membeli belah Malaysia yang terletak berhampiran dengan Suria KLCC di pinggir utara kawasan segitiga Kuala Lumpur. Ia dibina pada 1972 dan dibuka kepada orang ramai pada 15 Mac 1973. Ia merupakan kompleks beli belah yang pertama di Malaysia dengan keseluruhan 250 lot premis yang menjual pelbagai jenis barangan keperluan dan kehendak selain perkhidmatan untuk warga kota. Ia dibangunkan oleh syarikat Low Kin Huat Brothers Realty Sdn Bhd berikutan kejayaan projek pertamanya di Singapura, People's Park yang dibuka pada 1968. Ia amat popular dan sering dikunjungi keluarga diplomat, orang kebanyakan dan warga asing yang tinggal di Lembah Kelang. Kejayaan Ampang Park turut membuka laluan kepada pusat membeli belah lain yang dibuka sekitar tahun 1970-an dan masih beroperasi sehingga ke hari ini. Ia termasuk kompleks pertama di Jalan Tuanku Abdul Rahman pada 1976 dan Plaza Sungai Wang. Pada Oktober 2015, berita berlaku bahawa pusat membeli belah itu akan dirobohkan untuk memberi laluan kepada projek MR22 laluan Sungai Buloh, Serdang, Putrajaya. Penyewa dan pemilik kedai di pusat membeli belah itu mencadangkan bahawa stesen MRT yang dicadangkan dibina di pusat Ampang Park dibina di belakang pusat membeli belah itu. Tetapi cadangan mereka tidak diendahkan. Seterusnya, kempen Save Ampang Park ditubuhkan untuk menggesa kerajaan untuk menimbang semula perobohan itu. Tapi MRT Corp telah memberikan dua kata putus kepada pemilik strata pengambilan tanah atau persetujuan bersama di mana MRT Corp akan merobohkan pusat beli belah Ampang Park dan membina sebuah pusat membeli belah baru untuk pemiliknya apabila projek MRT Ampang Park siap dalam tempoh 7 tahun. Pada 6 November 2015, MRT Corp mengumumkan bahawa pusat membeli belah itu tidak jadi untuk dirobohkan kerana berikutan konflik dalam pilihan reka bentuk baru untuk stesen Ampang Park. Dikabarkan reka bentuk yang dicadangkan integrasi fizikal penuh antara stesen MRT Ampang Park dan stesen transit aliran ringan Ampang Park LRT tidak dapat dibina di tapak tersebut. Tidak berhenti di situ, 39 pemilik dan penyewa memulakan tindakan perundangan mereka pada 8 Januari 2016 dengan memfailkan permohonan semakan kehakiman bagi membatalkan kelulusan merobohkan pusat membeli belah itu untuk memberi laluan kepada pembinaan laluan pejalan kaki bawah tanah yang menghubungkan stesen MRT baru ke stesen transit aliran ringan LRT Ampang Park. Mereka menamakan Kementerian Wilayah Persekutuan, Kerajaan Malaysia, Pengarah Tanah dan Galian Wilayah Persekutuan serta Pentadbir Tanah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur sebagai responden. Bagaimanapun, kumpulan itu kemudiannya mengeluarkan Kementerian Wilayah Persekutuan dan Kerajaan Malaysia sebagai responden dalam permohonan semakan kehakiman itu. Bagaimanapun, pada 30 Jun 2016, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur menolak permohonan mereka selepas memutuskan pengambilan tanah itu dilakukan dengan sempurna dan mengikut undang-undang. Hakim Datuk Hanifah Fariqullah dilaporkan bersetuju dengan hujah Mass Rapid Transit Corporation Sdn Bhd MRT Corp yang dinamakan sebagai responden ketiga dengan merujuk kepada objektif pengambilan tanah itu atas faktor keselamatan. Tambahnya, pengambilan tanah oleh kerajaan mengikut undang-undang dan bertujuan menjadikan projek itu lebih efisien. Menurut MRT Corp, stesen MRT Ampang Park ialah stesen penting untuk laluan MRT Sungai Buloh, Serdang Putrajaya kerana ia adalah satu-satunya stesen di mana penumpang boleh bertukar kepada LRT Kelana Jaya. Selepas kegagalan rayuan, perobohan atau pengambilan tanah untuk Ampang Park telah dibenarkan. Pada 26 Disember 2017, 70% pemilik telah berpindah, manakala yang lain pula memilih untuk kekal sehingga hari terakhir operasi. Pada 29 November 2017, semua pemilik kedai telah menerima notis bahawa Ampang Park akan berhenti beroperasi pada 31 Disember 2017 dan bekalan elektrik serta air akan dipotong pada keesokan harinya. Pelbagai cerita memori di Ampang Park ini
Salah satunya nostalgia bertemu jodoh. Sebanyak 2 kali di Ampang Pak antara memori paling diingati dan akan terpahat dalam ingatan salah seorang pekerja di pusat beli belah itu, Syamsiah Abu, 51 tahun sehingga akhir hayatnya. Syamsiah berkata, bibit-bibit pertemuan dia dengan arwah suaminya pada tahun 1987 dan suami terkini pada tahun 2000 sentiasa bermain di fikirannya menjelang hari-hari terakhir Ampang Pak. Dalam pada itu, Abidah Misran 62 tahun yang telah berkhidmat di Ampang Pak sejak dibuka kira-kira 44 tahun dahulu menyifatkan pusat beli belah tersebut sebagai rumah kedua baginya. Dia yang bertemu jodoh dengan suaminya hanya beberapa bulan selepas bekerja di situ juga akan menceritakan kenangan tersebut kepada anak cucunya sebagai ingatan kepada pusat membeli belah pertama di negara ini. Pada hari-hari terakhir sebelum penutupannya, Ampang Pak telah dipenuhi sesak oleh orang ramai dengan pengunjung yang mengambil gambar terakhir manakala yang lain mengambil kesempatan kepada jualan penghabisan stok. Begitu juga dengan McDonald's, cawangan pusat membeli belah itu turut mengakhiri operasi mereka setelah 28 tahun berada di pusat membeli belah itu. Demi meraihkan penutupannya, restoran itu menganjurkan majlis khas untuk merakamkan kenangan manis bersama-sama pelanggannya dengan pelbagai aktiviti antaranya sesi fotografi, lukisan muka dan persembahan baskers. Dalam satu kes lain, Pertubuhan Ikatan Usahawan Kecil dan Sederhana Malaysia Ikhlas mendakwa ada unsur rasuah dalam usaha merobohkan Ampang Pak di Kuala Lumpur. Presidennya Muhammad Rizwan Abdullah berkata, pihaknya ada bukti ada elemen rasuah dan sudah memanjangkannya kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Unsur rasuah ini, SPRM telah membuka 2 kertas siasatan diketuai Datuk Azam Baki berkenaan isu Ampang Pak berdasarkan laporan yang telah diserahkan kepada mereka dan beliau berkata ia sedang disiasat. Namun, Ampang Pak telah menutup tirainya selepas hampir 45 tahun beroperasi pada 31 Disember 2017. Kerja-kerja perobohan bermula sebaik sahaja ditutup. Pada bulan Januari 2018, siling hiasan lengkapan dan pendawaian elektrik telah dialih keluar dari pusat beli belah. Ia telah menimbulkan kebimbangan keselamatan awam. Pada 23 Januari 2018, MRT Corp mengeluarkan satu kenyataan yang memisahkan diri mereka daripada kerja-kerja perobohan di pusat membeli belah itu. Disebabkan pengambilan tanah untuk Ampang Pak masih belum selesai sepenuhnya, MRT Corp tidak dapat melakukan apa-apa kerja pada bangunan itu dan sepatutnya kerja-kerja merobohkan tidak boleh dilakukan. Dalam masa yang sama, laporan polis juga dibuat berkenaan dengan kes ini. Selepas pengambilan tanah selesai, Ampang Pak dikelilingi oleh pagar pembinaan sebelum perobohan bermula pada Mei 2018. Walau bagaimanapun, pada 30 Mei 2018, Perdana Menteri ke-7 Tun Dr. Mahathir Mohamad mengumumkan pembatalan projek MRT 3 serta-merta atas sebab-sebab yang tidak dinyatakan. Sekian, terima kasih.